Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu yang cikgu kasihi. Jadi, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu bagi kemahiran menulis. Jadi, dah sedia ke untuk belajar hari ini? Dah? Mari kita teruskan. Baiklah, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.3.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat. Jadi, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah jagalah kebersihan persekitaran kita. Apakah yang dimaksudkan dengan kesalahan struktur ayat? Maksudnya ialah ayat yang tidak betul susunannya. Apabila kata-kata tak betul susunannya, maka bentuk bahasa menjadi salah ataupun tidak baku. Apabila kita menggunakan ayat yang mempunyai kesalahan dari segi struktur ayat, orang yang baca ataupun dengar ayat kita tu tak akan faham dan apa yang kamu ingin sampaikan tak dapat dilaksanakan oleh orang lain. Jadi, ini merupakan contoh ayat. Ini hari Aina tidak datang. Okey, betul tak ayat ni? Salah lah kan? Okey, kesalahan daripada struktur ayat. Jadi, ayat yang betul ialah hari ini Aina tidak datang. Baru betul. Jadi, ayat yang kedua baru betul dari segi struktur ayatnya. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 24. Okey, tajuk dia ialah Jadual Kutipan Sisa. Nabila dan keluarganya membaca surat khabar. Menurut laporan akhbar, pihak berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pukal. Jadi, ini merupakan contoh laporan akhbar yang dibaca oleh Nabila dan keluarganya. Okey, ini pula merupakan contoh jadual kutipan sisa pepejal. Okey, mari kita baca sama-sama petikan surat khabar tersebut. Cuba kamu kenal pasti kesalahan struktur ayat dalam perenggan tersebut. Johor Bahru, 18 Julai, pihak berkuasa tempatan ataupun PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Jadi kamu dapat kenal pasti tak kesalahan struktur ayat dalam perenggan yang pertama ini? Ada kan? Okey, kejap lagi kita bincang. Perenggan yang kedua, pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baharu itu. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Okey, kamu dapat kenal pasti tak kesalahan struktur ayat dalam perenggan yang kedua ini? Ada berapa? Okey, simpan dulu jawapan kamu. Kita teruskan kepada perenggan yang ketiga. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Okey, ada tak kesalahan struktur ayat dalam perenggan ini? Ada kan? Okey.
Mari kita kenal pasti kesalahan struktur ayat yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, mari kita kenal pasti sama-sama. Kesalahan struktur ayat di perenggan yang pertama. Okey, sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Okey, betul ke tidak ayat tu? Salah kan? Okey, ayat yang betul ialah sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Jadi, ayat tersebut, ayat ni mempunyai kesalahan struktur ayat. Sebab apa? Susunannya salah. Jadi, yang ni merupakan ayat yang betul. Jadi, kamu dapat fahamlah apa yang nak disampaikan. Okey, yang kedua dalam perenggan tersebut ialah sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Betul ke ayat tu? Salah kan? Jadi ayat yang betul ialah sisa yang boleh dikitar semula pula dikutip seminggu sekali. Ini baru ayat yang betul. Okey, mari kita lihat kesalahan struktur ayat di perenggan yang kedua. Okey. Yang pertama iaitu penggunaan jadual baharu itu akan semua pihak memudahkan. Pelik kan ayat tu? Okey, ayat yang betul dia apa? Ayat yang betul dia ialah penggunaan jadual baharu itu akan memudahkan semua pihak. Baru betul ayat tu. Okey, ayat yang keempat ialah panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Okey, takkanlah panduan buku tu akan ke setiap rumah diedarkan. Jadi, ayat yang betul dia ialah panduan buku juga akan diedarkan ke setiap rumah. Okey, kesalahan struktur ayat di perenggan yang ketiga pula. Okey, langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Ayat yang betul ialah langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Okey. Ada lagi tak yang kamu dapat kenal pasti kesalahan struktur ayat dalam perenggan yang ketiga ni? Ada tak? Mestilah ada. Okey, yang terakhir iaitu harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Jadi, ayat yang betulnya ialah, ataupun susunan ayat yang betul ialah, semua pihak harus bekerjasama untuk melestarikan alam sekitar. Okey, jadi ini merupakan ayat yang betul. Okey, berdasarkan ketiga-tiga perenggan yang kita dah kenal pasti kesalahan struktur ayatnya, kamu dapat faham tak apa yang kita belajar pada hari ini? Okey, senang kan? Okey, jadi kamu perlu kenal pasti dahulu ayat tersebut sama ada dia ada kesalahan struktur ayat ataupun tidak. Okey, kalau nak senang, kamu fahamkan sama ada susunan dia tu betul ataupun tidak. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan dan jangan lupa siapkan tugasan kamu. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.